Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin, hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya mohon izin sentuh sedikit sahaja bahan yang saya harap tuan-tuan dapat seorang satu. Kes yang tuan-tuan dapat tu, kalau buat semakan, kes Faraid 221 adalah kes sebenar, tetapi nama senarai waris saya ubah. Sebab nama tu tak sesuai, saya kekalkan kerana kes ni dia melibatkan insan yang ada yang bertanggungjawab, ada yang tak ada tanggungjawab. Jalan cerita dia macam ni. Seorang adik pun umur 50 tahun dah. Kalau tuan-tuan tengok, dia duduk nombor 4. Muhammad Fitri bin Mat tu duduk nombor 4. Tapi dia adalah adik bongsu. Okey, perasan tak? Ada perempuan nama Rosnah binti Mat. Itu adalah kakak sulung. Kenapa letak di nombor 6? Jawapan dia, ikut senarai saya susun laki-laki dulu baru perempuan. Bahkan jenazah, kalau laki perempuan, jenazah laki-laki dulu yang masuk liang. Nah, kalau suami isteri meninggal, buat turun suami dulu baru isteri. Cumanya tidak pernah berlaku si mati tinggal suami dan isteri. Pernah berlaku tak? Ada tak? Si mati tinggal suami, isteri. Ada tak? Mana pernah berlaku kan? Kita tanya balik siapa mati. Okey, si adik ni tanya saya, dia kata kakak dia paksa dia setuju sama kata. Akhirnya nombor 4 ni setujulah. Setuju tapi setelah kena paksa. Jadi saya kata kepada Fitri, kakak kamu berdosa sebab dia paksa kamu. Laki-laki dapat sekali ganda perempuan sebab laki-laki dia sara keluarga. Si kakak ni yang nombor 5, dia rujuk dengan peguam syar'i. Okey, dia kata adik dia yang laki-laki semualah bersetuju sama rata. Berdosa tak? Peguam ni jawab, tak dosalah sebab semua pakat setuju. Okey, yang nombor 4 ni tanya saya kata berdosa. Hak nombor 5 tanya peguam kata tak berdosa. Siapa betul? Siapa betul? Jawapan dia nombor 4 lah betul. Nombor 4 ni dia kena paksa. Bila dia kena paksa, dia bersetuju sama rata setelah dipaksa. Jadi dengan terpaksa macam tu, tak apalah. Dengan marah-marah, tak apalah. Sama rata lah. Di hadapan peguam, si kakak kata, adik dia setuju sama rata. Sungguh akan setuju? Ya, adik saya tanya dia dah, dia setuju. Bahkan kadang-kadang, di hadapan pegawai pengurus harta pusaka, bila dia tanya, setuju sama rata? Setuju. Sama rata ni kena paksa tak? Tidak. Sebenarnya di rumah mereka tu dah ada dah latihan bercakap. Nanti bila kita sampai pejabat, kalau pegawai tu tanya, setuju sama rata. Dengar lela ni, apa dia cakap? Setuju sama rata. Cara nak paksa dia bukan payah mana pun. Kalau adik pinjam duit kak, hutang tak bayar lagi, kak paksa tak?
Hang kena setuju sama. Patutnya adik dia kena bijak. Faraid lah. Nanti duit dapat, bayarlah hutang kau. Kenapa pergi fikir jalan singkat? Jadi untuk jawab soalan, cuba tuan-tuan tengok gambar rajah di atas. Masa mat mati, pusaka dah settle faraid. Kemudian Minah pula mati. Cuba bilang anak-anak dia semua berjumlah 6 orang. Okey, 4 lelaki, 2 perempuan. Nak kenal lelaki, bola rugby. Nak kenal perempuan, meja pingpong atau padang bola. Ini cara nak kenal jantina, bukan payah mana pun. Bila faraid, pusaka bahagi 10, cuba tengok kolom A. A tu faraid lah. Rashid 36,000, samalah adik dia lagi 3 orang. Nombor 5 dan nombor 6 masing-masing 18,000. Senyum tak laki-laki? Senyum ke masam? Senyum ke masam? Saya tengok dalam Facebook anak murid saya yang baru kahwin. Saya tengok muka dia tu macam muram. Anak murid saya perempuan. Saya hantar WhatsApp kat dia. Saya balik messenger bawah tu. Awak muka tak berseri langsung. Dia kata Pak Tam tinggal. Tahu Pak Tam? Dia tu Mak Tam. Jenis kahwin jarak jauh. Faham tak? Yang ni pun macam tu lah. Awak yang tak senyum langsung ni. Orang nak sama rata, mereka nak faraid. Orang laki-laki dapat banyak sebab dia campur tanggungjawab. Dia kena sara keluarga. Orang perempuan, dia dapat separuh laki-laki, bahasa senang, laki 2, perempuan 1, sebab dia tidak diberati dengan memberi nafkah. Isteri di rumah, kalau belanja rumah dia tak buat keluar, itu bukan salah dia. Pernah dengar tak? Suami buat kes mahkamah, dakwa isteri tak bagi nafkah, ada tak? Pernah dengar tak di mahkamah? Ada. Suami bawa ke mahkamah, dia tuduh isteri dia tak bagi nafkah. Ada. Orang gelak mampuih. Bahasa Kedah kata gelak tunging buyung. Yang duk dengar cerita apa dah? Isteri dakwa suami tak bagi nafkah. Itu ada. Jadi orang laki-laki dia diberati dengan tanggungjawab bagi nafkah. Okey, saya buat misal lah. Ni misal lama saya duk buat. Anak duk luar negara. Zaman saya mengaji dulu, WhatsApp tak ada. Jadi, ingat kat mak ayah hantar surat lah. Kirim gambar. Tahu kirim gambar. Oh, salah 2 minggu sampai. Lambat nak sampai rumah. Sampai pakat seronok lah. Tak ada dah. Kalau ada lah ni, anak hantar gambar, post. Nampak ketinggalan. Anak saya, dia periksa kemarin, alhamdulillah boleh jawab soalan harta pusaka. Dia kata dia tak apa faham berapa tajuk, tak apa, ayah tolong. Saya buka internet, saya buat Google Classroom, saya buat nama dia Musfirah. Saya hantar link kat dia. Dia masuk link tu, ayah tengok muka anak. Senang. Boleh mengajak, boleh tulis, dia nampak. Macam ni. Nah. Celah tu adik dia main. Hai Kak Long, Assalamualaikum. Hari Sabtu, tak clear lagi. Budak ni merap sungguh. Dia anak sulung. Saya buat telefon atau video call. Dia pun balas balik. Kita buat jenis cara lain. Okey, pakai messenger lagi best. Jadi dia telefon mai, keluar gambar dia, keluar gambar saya. Gambar saya lagi jelas lah. Tak mana tak faham. Dia tanya, saya jawab. Saya kata kat dia, Kak Long, kalau tak faham, kena buka buku lain. Jangan duk tengok buku tu. Tengok buku lain. Akhirnya dia pun tunjuk, Kak Long pakai buku ni. Dia angkat buku tu tinggi. Ya Allah, betul hanya anakku. Buku faraid hak saya sangat sayang tu. Berapa bulan dah saya duk cari tak jumpa.
Pergi manalah buku aku ni? Di rumah tak ada. Di pejabat tak ada. Siapa ambil? Rupanya anak saya, dia cuba bawa pergi Mesir, kilo tak lepas. Dia kirim, dia minta kawan dia tolong bawa. Rupanya buku tu naik kapal terbang pergi Mesir. Nak abang kata, senang tak kita nak berhubung? Bila anak dulu hantar surat nak duit belanja, kadang-kadang dia pandai politik tau. Ayah anda, dia sebut ayah anda, dan bonda yang disayangi, apa khabar? Adik-adik apa cerita? Ni cara minta duit ni. Okey, khabarnya lah ni musim buah dan ayah baru saja ambil padi. Nampak? Ayah baru saja ambil padi. Okey, untuk tuan ayah dan ibu, sekarang ni ada pameran kitab sedunia. Kitab banyak lah ayah, cantik-cantik. Sekianlah dahulu. Sampaikan salam kepada ibu dan adik-adik. Dia nak duit tak tu? Dia bukan minta pun. Cuma dia abang pameran kitab. Dia abang apa dia? Ayah baru ambil padi. Lah musim buah. Apa dia tu? Ayah dia ambil surat, dia letak bawah telefon. Tahu telefon? Telefon zaman dulu letak. Mak balik. Anak hantar surat. Dia baca-baca, dia kata, ayah hang. Ayah hang, jom kita pergi bank. Buat apa? Anak kita nak duit. Dia tak minta. Ayah buat tak faham. Dia tak minta, dia nak duit lah tu. Siapa keluar belanja? Ayah. Mak tak diberati. Mak tak diberati. Jadi di sini, Rosnah dan Rohani dapat separuh laki-laki sebab mereka ada suami. Kalau suami mereka tak ada, anak laki-laki mereka sarah mereka. Kalau suami tak ada, anak laki pun tak ada, abang-abang, adik-adik laki-laki akan sarah. Orang perempuan ni, duit dia makin banyak, bukan makin kurang. Duit laki-laki je lah. Ambil gaji, tengok-tengok, tak ada dah. Pergi mana habis, tak tahu. Faham saya nak tanya, siapa sini sebagai suami, beli barang, letak resit atas meja dapur? Yang duk jumpa apa dah? Isteri beli barang, letak resit atas meja kita. Faham tak? Faham no? Okey, tengok. Sekiranya bincang-bincang, tanpa ada sebarang pasan, tak paksa, langsung tak paksa. Cuba tengok jadual B, sama rata. Laki-laki dan perempuan masing-masing dapat 30,000. Renyih tak orang perempuan? Orang Kedah panggil senyum sampai telinga. Tak senyum sampai telinga. Alhamdulillah. Tapi tengok jadual tu. Yang laki-laki kurang 6,000. Yang perempuan dapat ekstra 12,000. Senyum lebar. Suami mereka kata apa? Suami mereka. Alhamdulillah. Nampak gaya bini aku cerdik. Dia nak sama rata cerdik. Baik, cuba tengok C. C tu setelah dibincang, B tu paksa tu. Paksa. C, bincang-bincang, dua orang kata, kami tak mau sama rata, kami nak faraid. Itu jadi jadual C. Cuba tengok 1 dan 2, kekal 36,000. Hak nombor lain 27,000. Cuba tengok orang laki-laki. Kurang 9, yang perempuan ekstra 9,000. Senyum lebar tak? Senyum. Setelah tengok jadual ni, tanpa ada sebarang paksaan. Faham tak? Tanpa ada sebarang paksaan. Kalau boleh, semua keluar daripada bilik hakim. Hakim akan panggil seorang-seorang laki-laki. Setuju? Sama kata, tak ada paksaan. Sungguh ni nak abang ni, benda ni rahsia. Kalau depan kakak kamu, mungkin kamu akan kata, ya. Kau duk tengok tau, kau duk tengok. Sama kata? Sama kata. Setuju? Tapi belakang kau ke mana? Jawapan dia keputusan adalah, ikutlah apa yang kita nak. Kalau ada paksaan, berdosa. Tapi ingat, paksa keluarga setuju sama rata, tak berdosa. Yang dosa, paksa keluarga setuju sama rata. Faham tak?
Paksa keluarga faraid tak berdosa. Paksa keluarga sama rata berdosa. Sebab faraid ni hukum Allah Ta'ala, nak dosa main tak mana. Tapi sama rata boleh berdosa tak? Dosa tak? Silap hari bulan. Ini 1 hari bulan kan, silap hari bulan. Suami yang setuju sama rata tu, bila balik rumah, isteri dia sama nak? Isteri dia marah. Abang ni saya cakap pun salah, tak cakap pun salah. Belanja rumah saya tanggung, patutnya abang tanggung. Kerja abang tak mau, pusaka ayah abang sama rata. Faham tak ni? Isteri marah kat dia. Baik, ingat faraid ni laksana dulu. Setelah tahu hak masing-masing, kalau nak sama rata silakan. Bahkan kalau tak mau pun tak apa. Tahu tak mau. Tak mau tahu tak mau. Abang rasa abang tak mau lah pusaka ayah ni. Yang abang pun makan tak habis dah. Lah ni tak apalah. Tak apalah abang nak bagi ke hampa kan. Kita bagi lah elok. Abang tak mau. Cuma musim-musim buah abang balik. Jawapan silakan. Mau tak apa. Tak mau tak apa. Bagi wajib, terima tak wajib. Boleh faham tak? Bagi wajib, terima tak wajib. Faham? Dan kalau ayah mati, tinggal mak kita tu bini ayah kita, jangan buat syarikat tipu. Tahu syarikat tipu? Faham tak? Mak kita pakat dengan kak kita. Ni cara nak tipu ni. Ajak cara nak tipu. Kak kata kat mak, mau tak pusaka ayah kita bagi 2? Macam mana? Buat macam ni. Nanti masa nak bicara, adik-beradik, okey, mak tanyalah kami semua. Harta ayah ni lagu mana? Saya ni anak sulung, kata. Saya macam ni lah mak, setelah fikir habis, saya tak mau ambil gambar lah. Harta ayah ni kan, dapat percuma ambil gambar lah, saya tak mau. Saya mula cakap, saya tak mau. Itu pembuka cakap tu mak. Bila saya tak mau, hak lain-lain malu tak? Hak lain-lain malu tak? Mak pula kata, kak hampa tak mau, hampa macam mana? Nombor 2 kata, kami pun sama ambil gambar. Pakat tolak habis. Faham tak? Tunggu bang sebulan 2. Lepas tu, mak dengan kak anak sulung bagi 2. Tak bagi 2. Jadi, mak pun tambah rumah. Kak pun tambah rumah. Masa tu adik bising tak? Macam mana kak duit banyak? Tak tahu nak cerita. Mak bagi kat kak. Nampak tak tu? Sebenarnya ada filem dia dah. Ada skrip dia dah. Masa tu saya nak tanya balik-balik lah. Kak tu tipu tak? Tipu. Cara paling senang, cuba tengok telefon kak. Banyak tak WhatsApp dekat mak? Kalau mak hati buka WhatsApp lah. Tu clear. Jaga-jaga nah. Harta orang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tolong jangan tipu. Okey, masuk kepada buku kita, Masa Jalan Laju. Ni kira kuliah pertama tahun ni kot kan? No? Kira bulan 1 tak mai, bulan 2 tak mai. Kemudian saya rasmi malam ni. Saya rasmi. Saya dah buat surat dengan polis sampai habis bulan 3. Dia senang saya nak bergerak lah. Baik, cuba tengok bahagian kedua di tahun baru ni. Masalah penting bagi makmum dan imam. Saya sebut dalam Facebook nah. Solat ngaji susah. Solat tak mengaji senang. Tak solat lagi senang. Faham tak maksud dia? Solat ngaji susah. Sebab apa? Duk jumpa, ya Allah, lama dah aku buat batal. Tak sah. Makruh. Tak betul. Punca dia apa dah? Sembahyang, mengaji. Memang payah. Faham tak? Tapi kalau solat tak mengaji, senang tak?
solat tak mengaji. Dia buat saja. Dia tak mengaji. Dia tak tahu kata tak sah. Dia kira sah belakang. Hak paling senang apa dia? Tak solat. Tak solat tu macam mana? Ayat semayang pun tak ambil. Qiblat pun tak tahu. Tikat semayang pun tak ada di rumah. Teruk sangat dah jenis macam tu. Teruk. Jadi bila kita bincang bab solat ni, bila kita mengaji, kita berjumpa lah. Banyaknya batal. Lama dah duk buat tak betul. Ingat aku betul. Rupanya tak betul. Cuba tengok. Imam tidak boleh menanggung raguan dan kelupaan makmum. Saya nak tanya. Makmum pernah lupa tak? Makmum. Pernah lupa tak makmum? Pernah? Lupa paling senang macam mana? Imam rokok, kita ghalib, kita tak baca Fatihah sampai imam rokok. Dia rokok, kita rokok. Lah, Fatihah tu lupa baca. Bukan boleh patah balik dah. Patah balik patah. Imam rokok, kita baru teringat Fatihah tak baca. Kita tak rokok lagi. Tak boleh rokok. Kenapa habis Fatihah dulu? Awak jadi gitu. Semayang. Sama juga setelah sujud, baru teringat. Tadi terlupa rokok. Tu dia. Duk ralik nampak pun tak tahu. Faham tak? Katakanlah, besok semua nak kena cucuk vaksin COVID. Pakai duk fikir. Selamat tak selamat, selamat tak selamat. Memang confirm harus. Kan? Sekiranya pemerintah wajibkan, kita akurlah. Duk fikir. Imam rokok, kita rokok. Tak boleh patah balik lah. Tapi kawan kita yang tak rokok lagi, teringat Fatihah tak baca, dia kena habis Fatihah, baru dia rokok. Awak banyak masalah ni bab solat. Ya, memang begitu pun solat. Saya buat gambaran. Solat kita buat 5 waktu, solat jenazah apa ni, lebih kurang macam jalan kita nak pergi Pulau Pinang. Kuala Lumpur lagi susah. Perasan tak pergi Pulau Pinang? Kita naik atas jambatan tu bukan boleh U-turn, betul tak? Boleh U-turn tak? Dia nak U-turn kena turun jambatan dulu. Tapi sebelum naik jambatan boleh U-turn tak? Boleh lalu bawah. Kona kanan patah balik. Saya pernah nak pergi Nibong Tebal, tapi silap masuk jalan ke jambatan. Sebelum masuk naik jambatan, saya ambil kiri, saya kona kanan. Selamat. Saya pernah pergi Pulau Pinang, jamuan hari raya, jumpa adik-beradik. Pakai wish masa tu, masa pakai apa? Lokato. Alamak. Turun jambatan, betul-betul percaya dah, silap laluan. Akhirnya naik jambatan balik. Mak saya tanya sampai mana dah? Sampai dah mak, naik jambatan. Habis tu, tak apa, tak ada rezeki nak jumpa. Semayang pun macam tu lah. Bila kita solat ni, kita akan jumpa banyak simpang. Okey, mula-mula kita ambil kiri. Kalau lambat, jalan pergi Nibong Tebal. Pergi ke Jawi. Kita ambil kiri. Ambil kiri, ada 2 simpang. Kalau simpang kanan, patah balik. Simpang kiri, pergi naik jambatan. Kalau ambil kiri sekali, patah balik. Faham tak? Bila naik jambatan nak turun tu, ada kiri, ada kanan. Ambil kiri. Lepas ambil kiri, ada 2 lagi simpang. Ambil simpang kanan. Kalau ambil kanan lagi, pergi USM. Ambil kiri, pergi balik pulau. Tu dia tambah Kuala Lumpur. Atas jambatan tu ada simpang-simpang lagi. Ya Allah, teruknya. Semayang pun macam tu lah. Kalau imam begini, kita nak buat macam mana? Imam lupa, nak buat macam mana? Imam kentut, nak buat macam mana? Imam lupa, nak buat macam mana? Imam macam Fatihah baris silap, nak buat macam mana? Jawapan dia, makmum dia kena fikir. Sebab tu betul lah kita solat ni, imam kita, tapi kita jadi makmum tu kena ada ilmu. Imam tak silap, tak apa. Imam silap, jenuh. Kedah kata mampu. Imam silap, mampu. Nak buat ke mana?
Okey, saya buat misal sikit ni di tempat lain. Imam batal solat masa tasyahud awal. Tahu apa makmum buat ni? Dia tak reti nak buat ke mana. Tahu tak mengesot? Tahu ada mengesot? Mengesot sampai? Lucu lah makmum. Saya tanya pada yang cerita, betul ke? Betul lah Ustaz. Oi, benda berlaku depan saya. Mengesot. Sampai ke depan? Sampai. Saya kata nasib baik imam tu batal masa duduk. Kalau imam batal masa sujud, tak kenanya. Tak masa sujud. Orang panggil apa? Serondoi. Serondoi. Ni nak bak serondoi ni. Orang Terengganu tak faham. Punca dia, ni cerita punca dia. Imam solat. Lepas solat dapat tahu kat kaki, kat tapak kaki imam ada titik cicak. Ni cerita saya tak abang tempat. Akhirnya imam tu buat pengumuman, tuan-tuan semayang lain. Nah, tuan-tuan tak perlu semayang, saya semayang lain. Sebab titik cicak di kaki saya. Jadi tuan-tuan tak kena semayang lah, saya kena semayang lain sebab titik cicak di kaki saya. Saya tak tahu, saya mengajak di masjid tu. Mereka tanya soalan. Saya kata, imam batal, makmum semua batal. Sebab apa? Sebab dia cicak di tapak kaki imam, batal. Sebab makmum kalau tengok, nampak. Kalau tak tengok, tak nampak. Kalau tak tengok, tak nampak. Pun batal juga sebab kalau tengok, nampak. Yang tak batal, orang yang buta, tak batal. Sebab dia tak tahu. Loh, awak jadi gitu? Saya kata kepada soalan tadi, orang Terengganu ada sama. Saya kata kalau imam serondoi, kalau imam batal masa sujud, makmum nak kena serondoi. Imam tanya, serondoi itu apa? Imam orang Terengganu. Serondoi itu dengan kepala gitu, dia tertegak semayang. Oh, awak jadi macam tu. Sebab tak faham. Bila batal, kita nak urus macam mana cara nak batal. Faham tak? Saya buat misal, senanglah bagi faham. Keluar tajuk sikit. Kita bagi signal sebelah kanan. Nak keluar. Tak lepas-lepas. Kereta duk main. Nak buat macam mana? Cara saya paling senang. Bagi signal kiri. Sampai tengah jalan. Bagi signal kanan. Patah balik. Cara dia macam tu. Dah orang tak bagi laluan. Kita pergi kiri. Kita patah balik. Pernah buat macam itu tak? Kita nak ambil kanan, tak lepas. Orang tak bagi laluan. Kita pi kiri, kita patah balik. Bila pi, patah balik, kita hanya kena tengok hak sana saja kosong. Kalau kita nak pi direct kot ni, kena dua laluan. Cara yang kedua, tunggu cahaya nun alif mai. Tahu cahaya nun alif? Biasanya cahaya nun alif ni, tahu cahaya nun alif? Dia tengok kita, dia bagi lampu. Okey. Kalau dia pederai pun, tak potong masa banyak mana pun. Okey, clear. Sini cuba tengok. Imam tidak boleh menanggung raguan syak makmum dan kelupaannya sama sekali. Kalau makmum solat, lupa baca Fatihah, imam tak tanggung. Faham tak? Contoh, makmum lupa Fatihah. Lepas sembahyang dia abang tu imam, saya lupa Fatihah, imam tanggung tak? Jawapan dia, aku tak tanggung. Sebab Fatihah masing-masing kena baca. Ada tak tempat kecuali imam baca, makmum tak kena baca? Ada tempat dia. Dan hanya yang boleh menanggung keraguan dan kelupaan makmum itu ialah sujud sahwinya. Jaga-jaga nak cakap ni pendek ni. Sujud sahwi makmum akan tanggung lupanya makmum. Tapi tengok, lupa tu lupa jenis apa. Ada lupa yang sujud sahwi boleh tampung, ada lupa sujud sahwi tak boleh tampung. Benda-benda sunat, kalau makmum lupa, sujud sahwi boleh tampung. Okey, benda-benda yang lupa tu kalau wajib, sujud sahwi tak boleh tampung. Bahkan imam bagi salam kanan kiri, makmum wajib bangun, tambah bilangan rakaat. Ni kena belajar. Dan bacaan Fatihah
pada rakaat makmum yang masbuk. Masbuk ni senang aja. Saya nak tanya boleh gambar kot. Kita berhenti kereta. Imam baca surah Al-Kawthar, surah pendek. Allah, imam baca surah pendek. Kita susun kasut, kita masuk masjid. Imam rokok dah. Ini pernah dengar tak? Biasanya kita kalut nak masuk. Sebab apa kalut masuk? Nak takbir, Allahu Akbar, cepat-cepat rokok tak? Boleh rokok, tasbih sekali, Alhamdulillah, imam tanggung Fatihah aku. Berapa banyak yang masuk, imam dah i'tidal, dia masuk, dia takbir, dia rokok lagi. Jenis ni rakaat tak kira. Imam bagi salam rakaat 3 rakaat, dia bagi salam juga. Orang semayang 3, dia semayang 2. Masa tu jenuh bertengkar. Abang semayang tak sah ni. Maghrib 3. Memanglah nampak 2. Abang buat 2. Tak. Abang buat 3. Sebab tadi abang dah rokok. Bila rokok imam tanggung. Jawapannya tak bang. Rokok yang imam tanggung, abang rokok, Fatihah tak baca langsung, imam tanggung kalau abang sempat tasbih sekali. Yang tengok, abang takbir, abang rokok, imam i'tidal dah. Mana kira? Kalau abang tak percaya, kita tengok CCTV. Tahu tengok CCTV. Senang. Tengok CCTV, pakai tak ada apa, nampak jelas. Okey, lagi sambung. Dan bacaan surah pada semayang jahat. Tahu surah? Kalau imam baca surah-surah, solat Jumaat, solat Maghrib, Isya, ada tak baca surah lepas Fatihah? Rakaat pertama ada baca surah tak? Kedua ada baca surah tak? Jumaat sama tak? Sama. Baik. Makmum rakaat pertama dan kedua semayang yang imam baca, makmum dengar, kita tak disunatkan baca surah. Imam Fatihah kita dengar, imam sengap kita baca Fatihah, imam baca surah kita dengar. Kita tak sunat baca surah. Tapi kalau solat zuhur dengan asar, solat-solat siang, imam Fatihah kita Fatihah, imam surah kita surah. Kenapa kita kena baca surah? Sebab imam baca surah kita tak dengar. Kenapa tak baca surah bagi deras? Sebab semayang siang dia perlahan. Tapi kalau solat Jumaat, solat hari raya, dia lain. Okey, dan menyaringkan daripadanya dengan bacaan. Imam baca, kita dengar, kita tak kena baca macam imam baca. Tapi Fatihah, imam baca, kita dengar, kita kena baca juga kalau kita muafiq. Muafiq ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Okey, masbuk, masa baca Fatihah tidak mencukupi. Iktibar dia ialah bacaan yang sederhana. Oleh yang demikian, jika syak makmum syak. Kedah dia panggil apa dah? Syak wasangka. Sangka tu Melayu, syak tu Arab. Orang Melayu kita banyak kan? Syak wasangka, hasad, dengki, sombong, takabur, hamba, abdi, itu semua bahasa Arab, dia campur bahasa Melayu. Pernah dengar tak? Hamba tu Melayu. Abdi tu Arab, dia Melayu panggil hamba abdi. Syak sangka, syak wasangka. Faham tak ni? Sombong, takabur, hasad, dengki, itu. Asal tu kudu abang, takabur, sombong. Lama-lama, takabur, sombong, sombong, takabur. Hasad, mana dia dengki? Hasad, dengki. Itu dia campur. Oleh yang demikian, jika syak makmum, adakah ia semayang 3 atau 4 rakaat? Pernah berlaku tak? 3, 4. Ayat semayang 2, 3, 2, 3, kena kira 3. Dia terbalik dah. Ayat semayang, aku basuh muka 2 ke 3, kena kira 3. Sembahyang 2 ke 3, kena kira 2. Boleh besar tak? Dia lain sikit. Ayat semayang, basuh muka 3 kali. 3 ke 2? 3.
Kalau semayang 3 ke 2? 2. Semayang dia kena kira yang kurang. Ayat semayang dia kena kira yang lebih. Okey, aku semayang 3 ke 4? 3 ke 4. Duk fikir 3 ke 4, 3 ke 4. Siapa yang semayang jenis syak sangat-sangat, suruh isteri tengok kita semayang. Faham tak? Suruh isteri tengok kita semayang. Dia tengok. Kita rokok dah. Kita iktidal. Rokok dah lagi, tak tahu. Jadi kalau kita rokok pula, isteri tegur. Abang, rokok dah tadi. Ni bukan semayang gerhana. Faham tak ni? Sekali lagi dia teruslah sujud. Okey. Law ni pula makin maju, makin canggih. Atas tingkat semayang ada alat ajak kita semayang. Pernah tengok tak? Kat tingkat semayang dia abang baca apa-apa. Kita ikut dia saja. Faham kot no? Macam-macam lah ni. Maka hendaklah ia ambil yang kurang, iaitu 3 rakaat. Dan wajib atasnya sempurnakan, tambahkan rakaat lagi selepas salam imam. Salam imam. Kalau silap mari bulan, kita baca selepas selam imam. Tahu tak selam? Selam tahu selam. Apa dia selam? Selam dalam sungai. Hak ni kena pandai lah. Saya, mak mentua saya, dia orang Sungai Tengah. Tak jauh dengan Selama. Faham tak? Jadi kalau papan tanda hilang huruf A, siapa baca Selama ke Selam? Saya tahu ni Selama. Kenapa tak kata Selam? Saya duduk kat ni berapa lama dah. Faham tak? Ni kena mengaji lah. Ni saya nak main tadi lalu kot. Tahu tak ekor kucing? Ada budak nakal dia pergi tambah S dekat ekor kucing. Apa dah? Seekor kucing. Kita tahu. Orang Melayu kita pergi tambah, kita tahu. Hak ni pun macam tu ke? Kalau imam ni dia duduk fikir. Kadang-kadang hak lagi teruk. Imam syak, kita syak. Kacau tak? Imam syak, kita pun syak. Nak pakai hak mana satu ni? Jenuh. Jadi bila kita syak, mayang syak lagi ke, makmum duk fikir 3, 4, kira 3. Imam salam kanan kiri, dia bangkit tambah lagi 1. Faham tak? Makmum syak. Imam macam tu juga. Kalau imam syak, makmum di belakang kena ada ilmu. Imam syak. Dia semayang berapa rakaat? 4 dah. Tapi nampak gaya macam dia nak bangkit. Macam dia nak bangun. Nampak gaya macam dia nak bangkit lah. Macam dia nak bangkit, nampak gaya. Nampak gaya dia bangkit saja, kita kata kat dia, Subhanallah. Jadi dia tak jadi bangun lah. Sekiranya dia bangun, kita panggil dia turun. Kalau kita tasbih, dia tak turun juga, dia pergi kat dia. Dia duduk yakin, sembahyang baru 3. Dia pergi kat dia. Kita duduk di bawah. Nanti bila dia turun bersama dengan kita, kita sama-sama baca tasyahud akhir. Kalau imam sujud sahwi 2 kali, kita sujud 2 kali. Kalau imam duk yakin orang semayang belakang tu 3, aku saja 4, dia pergi kata aku tu pula dah. Imam salam kanan, salam kiri, Melayu kita duk biasanya akan sapu muka. Kita nak buat macam mana? Kita sujud sahwi 2 kali selepas imam bagi salam. Jangan sujud sahwi sebelum imam bagi salam, nanti batal semayang kita. Okey, 1, 1, 3. Makmum syak, adakah ia sujud sekali atau 2 kali? Nanya tak jenis ni? Nanya tak? Dia kata, sujud sekali ke 2 kali ni? Nak pakai hak mana satu? Saya nak tanya sikit lah, nak pakai hak mana satu? Makmum tu, dia 2 kali napa kata, imam semayang. Imam ni sujud sekali ke 2 kali? Mungkin. Hak lagi teruk, dia fikir dia, aku sujud sekali ke 2 kali? Faham tak? Kan boleh tanya orang, aku ni, kalau aku sekali, sujud lagi sekali. Tapi aku ni sekali ke 2 kali? Jawapan dia.
Kalau imam dah bangun, makmum pun dah bangun, makmum tak boleh patah balik. Tunggu imam bagi salam, kamu tambah lagi 1 rakaat. Okey, cuba tengok. Jika makmum syak, adakah ia sujud sekali atau 2 kali? Maka hendaklah ia mengambil yang kurang sekali sujud. Tak kurang sekali. Kalau 2 dengan 1 kira berapa? Oh, 1 kira berapa? 1 kira 1. Maka hendaklah ia ambil yang kurang sekali dan hendaklah ia sujud sekali lagi. Sekali lagi sekiranya masih ada masa. Faham tak? Masih ada masa. Imam sujud, duduk, sujud, duduk tasyahud awal. Contoh. Makmum ni duduk juga baca tasyahud awal. Dia fikir, aku sujud sekali ni. Jawapan, tinggalkan tasyahud awal, sujud lagi sekali dan duduk bersama dengan imam. Dia kata, dan hendaklah ia sujud sekali lagi. Ini sekiranya ia masih ada tempat sujudnya. Tapi kalau dia dah bangun, baru dia teringat sujud baru sekali, bangkit terus. Imam bagi salam, tambah 1 lagi rakaat. Bukan tambah sujud lagi sekali, tambah rakaat lagi 1. Jika syak makmum selepas mengangkat kepalanya daripada sujud, sebelum ia bangun bersama imamnya, faham ni? Maka wajib atasnya sujud sekali lagi. Sebab dia angkat-angkat kepala. Baru 1. Sujud lagi 1. Bersalahan jika syak ia berlaku selepas ia bergerak hendak bangun bersama imam, tak bergerak. Dia dah bangun, nak bangkit lah. Kira-kira tangan pun letak. Kan, nak meninggalkan tikar semayang. Tiba-tiba teringat. Sujud baru sekali. Jawapannya, naik terus bersama imam. Imam bagi salam, tambah lagi 1 rakaat. Okey. Maka janganlah kembali ia kepada sujud, bahkan ia tambahkan 1 rakaat selepas salam imam. Imam bagi salam, dia bangkit tambah lagi 1. Sudah semayang, orang pakai main temu ramah dia lah. Tak, orang Melayu kita dia, kan Melayu kita dia peramah betul tak? Peramah. Tuan-tuan pernah tak basuh kereta? Orang kata apa? Basuh kereta ke? Betul tak? Tuan-tuan jawab pada. Basuh kereta, basuh motor. Kan Melayu kita kan? Duduk makan nasi, tinggal 1 mulut lagi nak habis. Jemput makan nasi. Loh. Melayu kita dia peramah. Belah lembu ke? Memang kita duduk belah lembu, bukan ada kambing pun. Tu panggil soalan ramah, nak bertanya khabar. Janganlah jawab, hang tengok aku duduk belah apa? Hang tak nampak aku duduk belah apa? Teruk sangat aku jawab macam tu. Yang orang tanya ni, hang semayang aku mana cerita? Kita main sekali, tapi hang semayang, aku tengok 5. Aku tengok 5. Aku semayang 4. Hang ni mazhab apa? Faham tak? Mazhab. Faham mazhab nah? Dia fikir macam-macam. Cerita dia macam ni. Aku duk fikir. Aku sujud sekali ke 2 kali. Awak yang tak tambah. Masalah nak tambah. Aku dah berjaya dah. Dah angkat kaki dah. Hak aku mengaji tak boleh turun. Kawan jawab. Turun je. Tak ada masalah apa. Tu punca hang tak mengaji. Aku mengaji tu jadi susah. Orang hang tak mengaji. Hang semayang. Aku kena tambah lagi 1. Faham? Bila duduk mengaji ni berjumpa salah sangat banyak. Dan jika syak ia ketika tasyahud awal, adakah ia sujud sekali atau 2 kali? Duduk tasyahud awal. Sekali, 2 kali. Sekali, 2 kali. Maka hendaklah ia sujud sekali lagi. Dan tidak mudarat ia walaupun ia sudah masuk pada tasyahud awal. Duk baca tasyahud awal tu boleh patah balik lagi sujud. Kenapa boleh? Tasyahud awal yang kamu masuk dah tu dia rukun qauli ke rukun fi'li?
Qauli ka fi'li. Dia qauli kan, bukan dia fi'li. Turun bawah. Kenapa boleh turun? La imam tasyahud awal, bukan dia naik. Aku sujud satu kali, duduk semula. Kerana tasyahud awal itu hukumnya apa dia? Sunat. Dan duduk beserta imamnya untuk tasyahud itu menepati ganti duduk antara dua sujud. Jadi hak baca tasyahud awal hak silap tu, dia ganti duduk antara dua sujud. Lagi pula, duduk antara dua sujud itu sebelum duduk sujud, selepas duduk sujud juga perasan. Duduk antara dua sujud tu, sebelum duduk sujud, selepas sujud, lepas duduk sujud juga. Dia sama. Maka bolehlah ia sujud kemudian duduk bersama imamnya untuk membaca tasyahud. Orang duk tengok orang gelak tak? Hang ni aku heran. Sebab tu kena abang apa bila mengaji jadi payah sikit nak jadi macam ni. Saya buat misal senang. Khatib turun member. Kebanyakannya berdiri ke duduk? Khatib turun member. Bila dia turun member, kita duduk macam biasa. Qomat Nabi, baru kita bangun. Ramai tak yang bangun awal? Ramai. Sampai kita yang bangun lewat, betul tu, kita rasa, aku tak bangun, saat lagi orang kata aku tak reti. Faham tak? Kita ni sebab salah. Ni saya, misal berlaku kat saya, sakit hati ni. Kita duduk mengaji elok, kata, qomat lagi tak habis, tak bangun. Kita duduk. Duduk tu apa tu? Tunggu qomat habis. Main orang lelaki-lelaki, dia main gerak kita. Abang, qomat dah bang. Kita bukan tidur. Kita duduk tunggu qomat habis. Faham tak ni? Kita duduk tunggu qomat habis, orang main gerak. Abang, dah qomat dah. Boleh rasa geram tak? Hang ingat aku tidur ke? Kau nak kata, hang ingat aku tidur kan? Takkan nak jawab macam tu. Kita jadi serba salah. Faham serba salah? Okey. Lagi sambung. Dia lagi sambung. Bersalahan jika sebaik sahaja ia mengangkat kepala daripada sujud. Tiba-tiba imam pun bangun berdiri. Qiyam. Berdiri itu qiyam. Kandalah ia dapatkan iman dalam qiyam dan janganlah ia duduk macam tu lagi. Hak ni nanya. Faham tak nanya? Dia lambat. Imam sujud, dia sujud. Imam duduk, dia duduk. Imam sujud, dia sujud. Tapi dia syok. Masa imam tasyahud awal tu dia syok. Dia syok. Aku ni sujud sekali ke dua kali. Dia gaya dia nak sujud lagi sekali, imam sudah bangun daripada tasyahud awal. Jawapan dia, kamu tak boleh sujud dah sebab sudah luput masa untuk tambah lagi satu sujud. Payah ngaji lah. Payah no. Kitab ni dia sampai 200 lebih masalah. Bila mengaji molek, kita akan jadi cantik sembahyang. Siapa mengaji kitab ni tak habis, seperti malam ni, letrin tak ada. Tiba-tiba gajah mati sekok tempat kaki kereta tu. Pakak pergi pegang lah gajah. Ada pegang gading, ada pegang kaki, ada pegang ekor, ada pegang telinga, ada pegang perut, ada peluk gajah. Pagi esok, gajah tu tak ada dah. Kan, cuba tanya pendapat, gajah macam mana? Gajah ni dia tajam. Hang pegang gading. Gajah dia macam tali. Hang pegang ekor. Gajah besar. Hang pegang perut. Hak ni pun macam tu juga. Bila kita mengaji, tak habis lagi. Berlaku masalah, kita selalu akan buat silap. Buat silap. Demikian juga, jika syak, keraguan selepas sembahyang, adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat? Faham tak ni? 4 ke 3, 4 ke 3, nak pakai mana tu? 4-3. Jawapan nak pakai apa? Pakai 3 lah. Maka wajiblah ia masuk semula dalam sembahyangnya. Walaupun dah bagi salam.
Orang bagi salam, dia bagi salam. Orang tegur dia. Abang semayang tadi main lambat 1. Kami main awal. Abang semayang baru 3. Bangun, tambah lagi 1 rakaat. Walaupun dia kata, "Hai, saya main awal." Kawan jawab balik, "Abang main tadi rakaat yang kedua." Dia bangun tambah lagi 1. Walaupun dah bercakap, tak batal semayang. Syarat cakap dia tak banyak. Okey, dan tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam. Dan adakah makmum itu dikenakan sujud sahwi ataupun tidak? Lupa. Makmum lupa. Nak sujud sahwi tak makmum ni? Berkata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Faham tak ni? Berapa kali Muhammad? Nah, kita ada tak Muhammad bin Muhammad? Tak jumpa kot no. Tak jumpa. Tapi Arab, nama sama ni adalah benda biasa. Saya buat misal sikit. Contoh, Tok Wan kita, nama Ahmad. Anak dia yang ramai, kena ada seorang nama Ahmad. Tapi dia tak wajib lah. Kalau anak ada 10, salah seorang nama Ahmad. Nama anak dengan anak ayah kita dengan Tok Wan mungkin sama. Boleh faham tak ni? Ni perangai Arab lah. Anak yang ramai, kena ada seorang nama macam nama ayah dia. 1. Yang kedua, adik-beradik kita yang ramai ni, kena ada seorang nama macam nama abang dia. Faham tak? Kira macam anak saya ada 6. Kena ada seorang nama macam nama adik, abang, kakak saya. Maka menyebabkan dalam family, dalam keluarga saya, ada adik-beradik. Anak saya tu, nama macam nama abang saya. Abang saya pula, dia ada anak. Ada anak. Anak dia tu mungkin nama saya. Faham tak? Maka menyebabkan nama dia bertindih banyak kali. Itu yang jadi contoh tempat kerja saya. Dr. Sa'ad Jumaah 2 kali. Jum'ah Zarlul. Dan pernah berlaku di Mesir ni berjumpa nama Muhammad sampai 5 kali. Muhammad. Kalau surat sampai nak bagi hak Muhammad mana? Tengok surat pasal tahu pusaka Muhammad hak mati dah. Surat hak pencen, tu Tok Wan kita kot pencen. Surat universiti, tu hak nombor 3. Surat tadika tu hak mengawal sekali. Tu clear nah. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ia kena sujud sahwi. Itu pendapat pertama. Kerana ragunya itu dengan apa yang telah lakukan selepas salam. Tak salam. Dah bagi salam baru teringat. Maksudnya imam ada lagi tak? Tak ada lah. Imam bagi salam, dia bagi salam, dia teringat. Kamu teringat kata lupa, imam tak ada. Kamu sujud sahwi 2 kali, selepas naik, tambah 1 rakaat, sebelum bagi salam, sahwi 2 kali. Dan mengikut pendapat Qadhi Husain, beza pendapat para ulama, tidak dikenakan sujud sahwi. Ada 2 pendapat. Kerana sebab tambah dan syarat itu berlaku semasa kedua ikutan dengan imam. Jadi ada 2 pendapat lah. Pendapat pertama sujud sahwi, yang kedua tak perlu sujud sahwi. Tuan-tuan ada tak soalan apa-apa? Kod-kod ada kemuskilan ada soalan apa tu? Sujud? Okey. Dia ingat tu bila tu? Okey. Sekiranya berlaku rakaat yang pertama, dia dah bangun dah. Ada orang tegur dia, abang semayang rakaat pertama sujud sekali je. Jawapan dia, sujud tak boleh tambah dah sebab dah bangun dah. Apa yang dia kena buat? Ikut imam macam biasa. Imam bagi salam kanan, kiri, dia pun
bangun tambah lagi 1 rakaat. Tambah lagi 1, sebelum bagi salam sujud sahwi 2 kali. Okey. Dia semayang ni dia susah nak cerita. Boleh tak kita semayang? Kita baca Fatihah siap-siap 4 kali, insya-Allah lagi. Baca 4 kali siap-siap. Rokok lagi, rokok siap-siap 4 kali. Faham tak ni? Sujud siap-siap 8 kali boleh tak? Tak boleh. Sebab setiap rakaat tu dia asing. Sebab itu kalau kita sujud terlupa rakaat yang pertama, dah naik kedua baru teringat, rakaat yang pertama tadi kira lara batal. Dia tak kira lah. Mayang tak betul, dia tak kira. Imam bagi salam, kita tambah lagi 1. Faham tak? Tambah lagi 1. Clear nah? Clear. Imam salam tambah lagi 1. Baik, sekiranya kita terlupa rokok rakaat yang pertama, boleh tak kita rokok 2 kali rakaat yang kedua? Cover balik. Tak boleh. Buat macam mana? Imam bagi salam, bangun tambah lagi 1 rakaat. Dia tak boleh buat yang satu je tak boleh. Dia tak boleh cover. Tapi beza nah. Imam sujud, dia baru rokok, dia lambat. Okey. Imam dah duduk, dia baru i'tidal. Okey. Mana ni? Imam sujud, dia baru sujud yang pertama. Akhirnya dia sujud baru 1, imam dah naik berdiri balik-balik. Makmum tadi wajib sujud 2 kali. Sebab yang tu bukan kes lupa, yang tu semayang memang kena sujud 2 kali. Sebab yang tu sujud yang wajib. Hak masalah ni, kalau dah bangun, kalau imam dah bangun, kita dah bangun tak boleh patah balik. Tapi kalau kita bangun, kita semayang seorang, boleh patah balik. Oh, payahnya. Tu saya kata bila mengaji payah. Faham tak ni? Misal lagi, kita sedang rokok, la Fatihah lupa baca. Berdiri semula baca Fatihah. Sebab kamu semayang seorang, kamu bukan ikut orang. Kalau kamu makmum, tak boleh patah balik. Sama juga imam, jangan berlaku sini. Imam rokok, makmum rokok. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam teringat Fatihah tak baca. Faham tak, Jem? Imam teringat Fatihah tak baca. Apa yang dia kena buat? Dia kena baca Fatihah lagi sekali. Rokok pula. Makmum tak boleh tunggu. Kalau makmum tunggu, batal semayang, memanjangkan rukuk yang pendek. Allah, payah. Rupanya orang semayang seorang sama dengan imam. Orang yang semayang berjemaah sebab nak batal semayang dia banyak. Sebab tu saya buat misal, kalau kita pergi makan kenduri, kita tumpang kereta orang, kena rajin perhati tak? Orang yang kita tumpang kereta tu dia dah buat apa? Faham tak? Dia basuh tangan, kita kena apa? Kenapa? Basuh tangan. Dia pergi kat kereta, kita kena ikut pergi. Jangan dia makan berhenti dah, kita duk tambah nasi lagi. Lagi kita jalan kaki. Kita bila semayang ni, bila kita ada imam, kita kena perhati imam buat apa. Bila kita dah lupa sesuatu, imam bagi salam, kita bangun, kita tambah lagi yang kita tinggal. Bahkan semayang jemaah ni, kalau imam tinggal tasyahud awal, kita jangan duduk baca. Kita naik juga diri di atas sama dengan imam. Okey. Habis tu imam bagi salam, dia tinggal. Dia lupa. Boleh sujud sahwi tapi kena tunggu selepas imam bagi salam 2 kali. Nampak tak? Faham kau no? Sus. Ya. Okey. 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 Imam tu pun bagi clear soalan main nak jawab. Faham dah. Ni bagus. Saya dah mengajar dekat Pasir Kulim lama dah. Mengajar 1.5 jam. Lepas tu soal jawab.
Lucu ni. Selepas habis jam setengah, soalan pertama tu lepas tanya apa dah? Ustaz, mikrofon tak buka. Kami tak dengar apa Ustaz mengajar sejam setengah. Astaghfirullahaladzim. Anak murid apa macam ni? Sejam setengah saya bercakap, mereka tak dengar apa. Sebab apa tak abang? Sebab soal jawab tak mula hari. Jadi hak jenis macam ni kalau berlaku lah. Rakaat yang keempat sembahyang isyak sekali lagi, katakan ni contoh, dia sujud sekali. Tiba-tiba dia bangun terus. Dia duk sangka tu 3, naik ke 4. Sebenarnya itu tu berapa? 4 dah. Dia fikir 3, dah lah kira 3. Sujud baru sekali dia kira 2. Itu kan? Dia bangkit makmum yang tahu kata imam bangun, kurang sujud. Kalau naik juga bersama imam, batal. Sembahyang mana boleh 5 rakaat. Habis apa yang dia kena buat? Imam bangkit berdiri. Kita duduk antara 2 sujud. Kita kena buat apa? Panggil imam turun. Subhanallah. Dia turun. Kalau dia tak turun juga, kita tunggu, batal sembahyang. Kenapa batal sembahyang? Duduk antara 2 sujud tu rukun pendek. Kalaulah duduk tu kita baca tasyahud awal, habis terucapkan selawat kat Nabi, tak masuk kat keluarga Nabi, selawat kat Nabi saja. Siapa duduk panjang tu, solat dia batal. Kenapa batal? Sebab kamu telah memanjangkan rukun pendek. Habis apa yang dia kena buat? Baca doa Rabi' Fili Wahab ni dan sujud yang kedua. Sujud yang kedua, tadi dah panggil imam, dia tak turun, dia pergi kat dia, kita sujud. Imam pun duk fikir apa? Lepas ni mazhab apa? Mayang 3 rakaat. Benarnya dia tu naik ke 5 dah. Rakaat yang tadi tu hak imam punya tu tak kira tu. Sebab dia cuba usali tak kira. Dia rokok, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Sama dengan kita tak? Sama dengan kita kan? Sama dengan kita. Dia baca tasyahud akhir. Kita semayang juga. Dia naik tu. Dia turun bawah tu tukar yang ke bawah. Keempat sama dengan kita. Hak dia tadi tu yang keempat nanti tak kira. Hak satu lagi baru kira. Dia baca tasyahud akhir. Kita tasyahud akhir. Imam sebelum bagi salam, dia fikir, betul juga kot no. Aku tadi sebenarnya 4. Yang ni 5. Sedap. Yang tadi 4. Yang ni pun 4. Sebab yang tadi itu sujud baru sekali. Tak kira. Imam sujud sahwi 2 kali. Makmum pun 2 kali. Makmum ada ilmu. Tu yang dia tak naik. Makmum ada ilmu. Tu yang dia tak tunggu masa duduk antara 2 sujud. Makmum ada ilmu. Tu yang dia tunggu imam masa sujud. Sujud lama tak batal sembahyang. I'tidal lama, duduk antara sujud lama, yang tu membatalkan solat. Sebab tu orang yang berdiri belakang imam tu kena cerdik daripada orang-orang lain. Tu boleh faham noh. Kalau jadi macam tu buat macam mana? Biar betul imam ni, kita tak boleh ikut dia. Okey. Okey, terima kasih. Kalau imam tu dia naik, orang tegur. Dia teringat dah orang tegur. Dia kena turun, duduk antara 2 sujud. Makmum duduk sujud. Dia duduk, dia sujud 1 kali. Walaupun naik, turun sujud balik. Duduk dan sujud. Jangan turun sujud, turun, duduk dan sujud. Dan dia sunat duduk macam duduk tasyahud awal. Sebab dia nak sujud sahwi. Dan sujud sahwi lah 2 kali. Yang pertama dan yang kedua. Makmum yang duk tunggu imam tadi, bila imam sujud sahwi 2 kali, makmum wajib sujud sahwi 2 kali. Kalau makmum tu dia tak sujud sahwi, walaupun yang lupa ni imam, makmum tak lupa, makmum yang sujud sahwi 2 kali, solat makmum tu batal. Kenapa batal?
Sebab kamu tak ikut imam. Tadi kenapa tak ikut berdiri? Sebab kami mengaji, kami ada ilmu. Ni kenapa imam sujud? Sebab kamu adalah makmum. Siapa tak sujud boleh. Dia perlu niat mufaraqah sebelum imam angkat kepala. Kalau imam angkat kepala, dia tak sujud lagi, solat makmum tadi batal sebab tak ikut imam. Inilah berlaku di satu masjid. Imam solat Isyak. Okey, solat Isyak. Dia terlupa tasyahud awal. Makmum pun tak baca lah. Makmum ada ilmu. Imam pun ada ilmu. Sama-sama naik. Faham tak ni? Akhirnya sebelum bagi salam, imam sujud sahwi 2 kali. Makmum semua sujud sahwi 2 kali. Seorang dia tak sujud. Sudah semayang, dia celapak pegang mikrofon ni. Dia buat pengumuman. Tuan-tuan, siapa yang semayang sujud sahwi 2 kali bersama imam, batal semayang. Sebab imam yang sujud sahwi, imam yang lupa. Kita tak lupa. Sujud sahwi untuk imam yang lupa saja. Makmum tak kena sujud. Siapa sujud, batal semayang, kena semayang isyak lain. Faham tak? Dia piabak macam tu. Pengumuman ni, depan khalayak ramai ni. Dia abak, contohnya semalam. Malam ni, saya mengajar, orang main jumpa. Tu imam main jumpa ustaz. Berlaku semalam. Oh, saya kata, nombor telefon dia ada tak? Ada, beritahu dia suruh dia main buat dia pengumuman. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan semua sah, saya seorang batal. Faham tak? Dia yang batal seorang, dia pergi kata orang batal. Yang syok lagi, ni orang Sungai Petani lah, saya abang sikit tak apa. No? Saya balik macam balik saya lagi lah. Orang telefon, nama dia tak naik. Tapi saya mood bagus, saya jawab. Ustaz, nak tanya soalan awak kan? Tadi semayang isyak tadi, imam dia lupa tasyahud awal. Macam tadi dah. Habis tu, itulah ustaz. Semua sujud sahwi, imam semua sujud. Saya tak sujud ustaz. Saya tak sujud. Dia sendiri dia abang kata, awak kamu tak sujud. Sebab saya tak lupa. Imam tu lah ustaz. Lepas pakat sujud sahwi sekali dengan imam. Imam lupa tak apalah sujud. Saya tak sujud sebab saya tak lupa. Jadi siapa tak sujud? Saya tak sujud. Lepas semua sujud. Itulah ustaz. Lepas tak mengaji. Saya kata kat dia, kamu buat pengumuman besok. Kamu seorang batal, lepas semua sah. Lah, pergi kot tu pula dah. Lah, kamu tu kena sujud sahwi sebab imam sujud. Tak, saya tak lupa. Kamu makmum, kena sujud dah. Loh, sebab tu bila mengaji jadi payah. Loh, macam tu. Kena mengaji. Lagi-bagi kalau kitab ni khatam 10 kali dah. Clear. Yang masalah tuan-tuan duk mai tak mai tambah dengan PKP pula. Ni pokok di rumah kita sehari kena juris 2 kali. Tidak mampu. Pokok besar pun mampu orang dengan kamera ni. Tambah kalau mengaji bulan 12. Ni baru mai pula bulan 3 ni. Boleh faham ke tak? Tak tahu. Bukan maksudnya saya tak setuju selang-selang tak. Tuan-tuan kena ambil faham, law ni langit terbuka. Kadang kita boleh mengaji online pun boleh. Tanya kawan boleh, tanya ustaz boleh, WhatsApp boleh. Maksudnya, walaupun kuliah kita tangguh, tapi ilmu kita boleh cari ilmu. Cumanya itulah, kalau benda-benda internet tu, kita dengar pelik sikit, kena tanya. Takut kita faham tu tak betul. Faham tak? Benda internet ni macam tu kan. Cakap tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.